kita tengoklah kategori kita dekat mana. Okey ya. Kita isilah maklumat-maklumat. Apa juga sebelumnya. Okey. Dekat mana kita nak update? Siapa pernah update di pakai? Dekat mana kita nak update? Okey, kita klik kat sini. Maklumat perkhidmatan. Nanti kalau dah buka maklumat perkhidmatan, kita boleh update beberapa perkara lah kita boleh update. Macam saya cakap tadi lah, setiap kali time base dan kita kenaikan apa semua ada dalam ni. Kita klik kat sini. Ya. Okey, kemudian dari segi maklumat perkhidmatan pula. Okey, jawatan sekarang apa dia? Okey, bertugas sekarang, kod institusi, okey, alamat tempat bertugas dan sebagainya. Kita pastikan benda ni betul. Ya, macam ni nampak ni. Lantikan dalam skim perkhidmatan. Silap tarikh ni iklan tak keluar dekat kita, kan? Jadi kita kena pastikanlah dalam tarikh ni disah bila. Kalau kata yang pemangkuan guru cemerlang tu dia mampu kita akan isilah dalam. Ya, kita ni kan status guru ataupun pesyarah cemerlang, sila pilih. Okey, tarikh kemampuan. Maksudnya untuklah bila guru cemerlang ni dikira daripada tarikh dia mampu. Okey. Okey, kemudian kita ceritalah pengalaman berkhidmat berapa tahun dekat mana, sekolah A, sekolah B, sekolah C, kan? Okey, dari segi akademik kita letaklah sarjana muda, ada master, ada PhD dan sebagainya lah. Okey ya. Okey, kemudian maklumat pengalaman. Okey, pengalaman mengajar dalam bidang yang kita nak mohon tu. Kita isi dalam berapa tahun kita mengajar subjek sejarah, contohlah sejarah tahun bila bahasa Inggeris bila, kan, berapa tahun tempoh tu. Dan kita kena ingatlah untuk kita nak mohon kepakaran ni untuk guru cemerlang ni mesti 3 tahun berturut-turut lah. Ya. Kalau terputus, tak boleh. Okey, jadual waktu mengajar. Nanti kita kena isikan lah jadual waktu mengajar. Kemudian dari segi kompetensi, macam ni kan, tugas dan sumbangan terkini dan 3 tahun terakhir berkaitan mata pelajaran ataupun bidang kepakaran pada grade semasa. Maksudnya dia tak 10. Dia suruh tak 10 lah. Ada 5 pun tak apa, letak ada juga dia punya skor lah. Jangan dia kata 10. Bidang kepakaran tu dia masuk yang tadi kan kita bagi ceramah. Kita jadi profesor kita. Poin tu lah. Walaupun bukan dalam kita bukan dalam mata pelajaran. Okey. Kita kepakaran ni maksudnya kita minta katakan sejarah tadi tu, kita gubal soalan, kita memeriksa kertas dalam bidang sejarah. Bidang kita nak mohon. Kalau macam saya cakap tadi, penceramah kajian tindakan, tak apalah, itu boleh. Sebab tu memang kita kata semua mata pelajaran terpakai. Tapi yang untuk kalau katakan kita pemeriksa kertas, mestilah kita kena pemeriksa kertas sejarah kita, baru kita pakar. Kita periksa kertas bahasa Inggeris, tapi kita nak mohon sejarah. Sejarah tak ada pun bidang kepakaran, tak mohon. Dia nak berkaitan dengan bidang kepakaran. Okey, peringkat antarabangsa tak ada, tak apa, jangan sedih, isi yang kebangsaan. Kan? Tak ada kebangsaan, isi dah tadi. Isi saja. Ya. Sebab tu kita kena ambil peluang, jangan kita tak isi, nanti orang lain yang ambil. Okey, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat institusi. Okey ya. Program ataupun latihan yang dihadiri. Okey, kita pernah pergi kursus. Kita pergi kursus kajian tindakan. Contohlah, kita masukkan dalam ni. Pada grade semasa, contoh kita nak mohon 52, kita di grade 44 sekarang ni, kita katakan tahun keempat lah. Dalam 3 tahun belakang kita dah pernah pergi peringkat kebangsaan, penyertaan peringkat negeri, daerah kita masukkan. Okay. Latihan program ataupun bengkel membina soalan, contohlah masukkan. Kalau contohnya macam bengkel verifikasi data input teks. Okey, dia ada verifikasi untuk buku teks. Okey, maksudnya ada
satu grup yang syarikat yang buat buku teks diterima oleh KPM akan panggil satu kumpulan untuk nak tengok kandungan buku teks tu memenuhi tak kriteria dalam DSKP. Betul kan? Kemudian kita sebagai panel untuk menilai buku teks tu, kita ada surat. Masuklah surat tu dalam ni, tulislah benda apa. Surat boleh pakai, tak mesti sijil. Ada surat, kita ambil. Sebab tu benda tu kita kena simpan. Okay. Kalau kata kita penulis buku teks, kalau kata tak ada surat, kita nak buat macam mana? Kita putus tip buku teks tu kan? Buku depan tu, pergi dah jumpa bunga tua, cok lah sikit kan? Maksudnya adalah bukti kita. Katakan kita buat buku teks tapi tak berjaya. Contoh kita buat buku, macam saya buat buku PJ tapi tak berjaya lah. Tapi lantikan daripada syarikat ada, tak pakai lah benda tu, kita masukkan. Kita memang penulis untuk buku teks. Apa-apa buku lah. Katalah kita ni penulis buku syarikat Sasbadi ke apa kan, kita pakai lah. Ambil buku tu, putus tip buku tu, ataupun nanti waktu verify kita bawa buku tu. Sebab benda yang kita tulis ni nanti panel penilai dia akan verify lah. Mana yang kata buku teks ni, panel tulis, ni buku teks dia. Selesai. Kan? Okay. Okey, program dah hadiri. Kajian kertas kerja penulisan profesional yang telah dihasilkan terkini dan 3 tahun terakhir pada grade semasa. Okey. Tajuk, penerbit, peringkat, tahun lah. Kita masuk dalam maksud kajian kertas kerja penulisan profesional. Maksud kita buat jurnal, boleh masukkan kat sini. Kita buat kajian tindakan, pembentangan, kita masuklah. Kita bentang kertas kerja pun kita masuk. Apa dia bagi tu? Konsep paper. Konsep paper ni dia penulisan kajian tapi tak ada data lagi tau. Itu pun dia ada dalam jurnal, dia ada dalam e-proceeding atau proceeding dia ada. So boleh kita masukkan bila kita buat. Okey. Anugerah kecemerlangan ataupun pengiktirafan yang diterima terkini dan 8 tahun terakhir berkaitan dengan tapi yang ini nanti kita tengok balik lah. Adakah dia minta 8 tahun terakhir? Tengok balik lah. Anugerah kecemerlangan maksudnya ABC ke tetap bila kalau kita ada anugerah pegawai cemerlang bulan ini ke, masuk je kan apa-apa anugerah. Ataupun kita punya subjek kita dapat anugerah daripada sekolah peningkatan GPS yang terbaik 2023 contoh. Kalau tak ada tu jangan tak rakam kali. Okey, boleh apa-apa anugerah ataupun pengiktirafan. Okey, kemudian inovasi. Inovasi ni kadang-kadang orang tengok inovasi ni mesti nak kena yang international antarabangsa conference. Inovasi ni kalau cikgu buat inovasi ni benda yang dah ada kita tambah baik daripada benda tu. Kemudian kita hasil tentu kita kongsi dengan sekolah lain, kita kongsi dengan rakan-rakan kita. Betul kita masuklah benda ni. Contoh modul. Belum tak ada modul pun. Betul kita guna modul yang memudahkan semua. Contoh daripada PowerPoint lah kita buat dan sebagainya. Kita masuklah. Status pembentangan. Okey, kalau ya, kalau tidak. Maksudnya di peringkat sekolah kita pulang. Kalau boleh janganlah tinggal. Biarlah ada. Kan isilah. Banyak ni cikgu buat inovasi ni. Kan? Cuma kita kata ni inovasi ke tidak ni kan. Kita yang hasil macam tu. Ya. Kita isi apa benda yang kita dapat. Kemudian kita kongsikan dengan rakan-rakan. Sebab tu saya kata tadi, buat satu borang penilaian daripada orang lain bagi sekolah kita, bagi sekolah lain. Sekolah lain tu kita bagilah sekolah terpilih. Maksudnya dalam daerah tu kita bagilah 2 atau 3 sekolah kawan-kawan kita yang sama-sama mata pelajaran tu, supaya dia boleh keluarkan yang penulisan borang untuk kita simpan. Jadi kita dah kongsikan di peringkat daerah, di peringkat negeri. Nampak? Itu strategi lah kan. Walaupun kita tak bentang, tapi kita dah ada bahan tu. Kan? Okey.
Okey, pengakuan memohon. Jangan tak peraku pula. Isi semua lengkap. Yang ni tunggu sekejap. Tunggu nanti terus terlepas. Ya. Okey. Kita isikan maklumat kita lah. 2021, 22, 23. Kan? 24. Tak ada lagi ya. Okey, isi. Walaupun menurun, tak apa. Jangan risau. Yang penting 80%. Okey. Jadi kau tanya ni. Nak kan? Nanti jangan lupa isi lah. Mohon. Okey, ni adalah disahkan bahawa saya pilih lah. Memang sentiasa bersalah ke atau tak ada bersalah ke apa-apa lah. Isi lah. Pilih. Ya. Kenyataan mengenai isi harta. Ini kalau tak ada harta nak tambah pun, kita buat juga hermes tu. Kata kita apa? Saya tengok apa istilah dia ada dalam hermes tu. Dia macam kita update maklumat lah kena harta tu. Nanti dia akan keluar tarikh tu. Masuk kan? Ini pun penyebab juga ni. Kita tak buat ni, tak payah. Dia memang dia punya penyelaian ni, ada benda-benda macam rigid-rigid ni, memang dia nak tengok betul. Kalau tersilap, terlepas kan? Ya. Yang ni tempoh percubaan berdenda cuti tanpa gaji besar. Ni kita isi lah kalau ada lah. Berkaitan. Ini okey. Ni pinjaman pendidikan jika ada ya. Bebas dari hutang lebihan bayar gaji dan allowance. Tik sini ya. Kalau tak ada apa-apa tik je lah. Maksudnya tak ada pinjam dekat mana-mana sumber ahli dan sebagainya lah kan. Klik je sini. Okey, pengakuan pemohon, kita klik lah. Dan kita hantar. Okey, bila kita hantar, maklumat ni dia akan sampai pada ketua jabatan. Tapi nanti lepas kita hantar, kita maklum lah pada ketua jabatan kita. Kata kita nak hantar permohonan, kita harap dia buat perakuan. Ya. Okey. Proses permohonan tadi pastikan tiada kesilapan maklumat ataupun maklumat tak lengkap. Sekiranya ada, hubung dengan pentadbir operasi bankat ataupun remis. Ini kita punya fikir kita lah kan. Okey, bagi guru cemerlang sedia ada, pastikan tarikh maklumat pemangkuan diisi. Ni kita nak tengok. Sebab tentu mungkin lah tempoh setahun tu pemangkuan tu. Sebab ini diambil kira, pemangkuan pun diambil kira. Pastikan setelah semua maklumat lengkap diisi, klik butang hantar. Permohonan akan dihantar kepada ketua jabatan. Permohonan yang telah diperaku akan diterima oleh urus dia untuk diproses. Calon layak dinilai akan di lapangan akan dimaklumkan melalui e-pangkat yang saya kata 27 Mei tadi tu. Okey. Ada soalan? Ada. Okey, ni tindakan ketua jabatan. Walaupun mungkin kita bukan ketua jabatan, tapi kita kena tahu sebab kita nak maklum apa ketua jabatan. Okey. Dia kena klik juga dekat bahagian cemerlang. Urusan ni, iklan ni dia kena klik dan dia keluar macam ni. Senarai permohonan dan apa dalam institusi dia tu. Kalau sekolah dia tu 10 orang cikgu yang memohon, dia akan keluar 10 lah. Kalau dah diperaku, berapa orang? Yang telah diperaku berapa? Yang tidak peraku berapa? Okey. Okey, belum peraku mungkin 10. Okey. Okey, nanti daripada bila dia dah peraku, dia akan keluar sini peraku ataupun tak peraku. Ya. Semak inbox ketua jabatan akan dipaparkan setelah pautan iklan dipilih. Inilah. So, kita punya ketua jabatan akan dapat maklumat berkaitan ni sebelum tarikh tempoh habis tu. Okey. Lepas tu ini tindakan dia. KJ perlu menyemak dan meneliti semua maklumat permohonan calon yang disenarai. Itu tanggungjawab dia. Bukan dia buka-buka terus sokong. Kan? Tengok dulu, semak. Kemudian KJ boleh meminda maklumat perakuan pemohon sekiranya maklumat diberikan tidak tepat. Maksudnya dia boleh pindah. Kalau kata tak tepat tadilah. Ketua jabatan perlu memilih status perakuan sama ada disokong atau tidak disokong permohonan calon. Dan ini tidak akan diketahui oleh calon. Kan? Jadi barulah teluslah kan ketua jabatan tu nak isi. Ketua jabatan perlu membuat ulasan perakuan bagi setiap calon yang memohon. Okey, dekat sini. Contoh dia bagi ini disokong. Okey, dia kena tulis apa-apa. Mesti kena ada ulasan. Okey.
Okey, semak maklumat dan pastikan betul. Tandakan semua kotak akuan. Klik butang hantar ni. Okey. Ketua perakam jabatan perlu dibuat dalam tempoh yang ditetapkan. Tadi 27 sampai apa tadi? April ni. Tengok. Okey, ni tak ada lah ni. Tak ada. Ni sekolah integriti, sekolah dalam hospital lah ni lah. Ini tuan-tuan tak terlibat ni. Okey, ni terlibat balik ni. Penyediaan tanda penyediaan dokumen permohonan. Okey, borang dicetak. Kita dah mohon tadi. Jadi borang tu kena cetak. Okey, nanti ini dia akan maklumkan semula ni. Dia akan maklumkan bila kita layak untuk dinilai, nanti dia akan maklumkan. Jangan cetak bawal. Kita tunggu bila nama kita naik untuk dinilai. Jadi baru kita cetak. Cetak borang, lepas tu salinan kad pengenalan. Okey. Kemudian dokumen permohonan bukan siswazah, saya skip lah. Okey, dokumen permohonan siswazah disusun mengikut urutan. Okey, 44 kemampuan ke 44. Yang ni yang kita kata fresh ni ya, yang fresh. Surat lantikan pertama Digi 41 dan juga surat pengesahan jawatan. Kena ada lah. Semuanya disahkan lah ya. Kemudian ini kalau ada XPLE lah kan. Okey. Lantikan pertama di 29 dan 41 surat pengesahan tersebut. Kemudian surat pelantikan pertama. Okey ya. Okey, ni kalau nak mohon 48, 50, 54 kreasi ini seterusnya lah. Okey, lantikan pertama sama ada 29 ataupun 41. Kemudian surat pengesahan, kemudian surat kenaikan pangkat tadi. Katakan kita mohon 52, okey, kenaikan pangkat 44, 48, itu kena ada. Okey ya. Kemudian surat pemangkuan guru cemerlang jika berkaitan. Contoh dia mohon 52, surat pemangkuan guru cemerlang dia yang 48 tu dia kena sertakan lah. Okey ya. Okey, yang keempat, salinan sijil kelulusan akademik. Contohnya diploma, ijazah, sarjana muda, sarjana, doktor falsafah, dia kena sertakan. Salinan sijil kelulusan ikhtisas, sama ada dia di PLI, PLI dan sebagainya lah. Okey, dan kenyataan perkhidmatan terkini, buku rekod perkhidmatan. Salinan surat makluman istiar harta lah terkini. Ini kita ambil daripada Hermes. Salinan jadual waktu mengajar tu 2021, 22, 23 dan 24. Kata 3 tahun tapi ni nak 4 tahun. Di tahun keempat tu kita nak pergi tengok lah kan, tahun penyelayan tu 24. Ini pengalaman kita kan 2021 sampai 23. Okey, ke-9 salinan sijil, surat perniagaan dan lain-lain. Maksudnya surat pemboleh selain daripada sijil. Ya. Contoh macam artikel, kita tak ada, mungkin tak ada sijil, tak ada surat. Tapi artikel kita tu ditulis jurnal apa-apa kan, volume berapa, tahun bila, kita perlu benda tu. Kita masukkan. Ya. Okey. Gambar mestilah gambar terkini, ukuran pasport. Ini pun walaupun nampaklah macam kecil je, tapi benda ni semua aspek teknikal yang kita kena ikut lah. Semua dokumen mesti disusun mengikut urutan seperti dinyatakan pada item 1 hingga 9. Nanti benda ni dia akan maklumkan balik dalam bila kita layak bernilai nanti dia akan maklumkan semula lah. Jadi tak perlu risau. Okey, dokumen permohonan mesti disediakan dalam satu jilid sahaja menggunakan kaedah tape binding ataupun perfect binding dengan ketebalan tidak melebihi 2 inci. 2 inci lebar juga kan. Tebal. Maksudnya sijil. Dan bagi tebal kita foto tape banyak kali. Okey. Ya, tape binding kan. Ini contoh lah. Ini contoh. Macam TC punya kan. Ini ataupun binding tape kan. Ini tak payah ni ya. Kita nak bawa balik ni nanti kan.
Nanti tuan-tuan bagi ni, tuan tolong ambil isi saja, file tak balik. Soalan dah balik kan? Ada juga macam ni. Okey lah. Okey, habis kan? Okey, panduan pembentangan calon. Okey, pembentangan dalam bahasa Malaysia kecuali calon bidang bahasa Inggeris. Jadi puan Mahal Sebura. Okey, tidak melebihi 10 slide. Senang je, 10 je, tak lebih 10 kan? Cikgu nak mengajar, rasa lebih pada 10 kan? PowerPoint atau sebarang bentuk format pembentangan yang sesuai, yang terpulang. PowerPoint tu yang betul-betul power tu kan? Nampak yang menarik kan, sekarang-sekarang ni kan? 15 hingga 20 minit sahaja. Okey, ya. Dia susunan tu dia terpulang lah. Kadang-kadang mungkin cikgu PDP dulu dia akan tengok, kemudian dia semak dokumen, lepas tu cikgu bentang, ataupun cikgu bentang dulu, kemudian dia akan semak dokumen, lepas tu cek PDP. Itu terpulang pada ni lah, bincangan antara tuan-tuan dengan pihak Nazir nanti lah. Ya. Dan dia lepas tu biasanya dia akan tanya lah, dan cikgu cubalah kuasai macam kalau sini, kalau basic dia panggil apa? Kalau sekolah di SKP tu, maksudnya dia punya apa? Macam silibus tu lah. CS. Okey. Okey, boleh salah. Maksudnya di ikut kita punya tempat masing-masing lah. Kalau di sekolah di SKP. Di SKP tu, ni pun teknik juga. Jangan kita tengok pada konten saja. Kita tengok daripada muka pertama tu. Kata dia tanya, ni contoh ni soalan bocor. Dia tanya, okey, untuk mata pelajaran contohlah pendidikan moral. Okey, apa objektif pendidikan moral dalam SKP? Kita kata, saya pun tak tengok. Jadi susah. Pokoknya bila dia tanya, kita ada jawapan. Ya? Tapi bukan dia jawab tu dia pangkat terus. Kita tanya lagi kan. Kita nak tengok tahap pengetahuan calon tu macam mana. Mungkin markah kurang sikit. Macam tu lah. Okey lah. Macam saya pernah tanya sebab tak ada OPPO, tak ada PJ, tak ada kan. Jadi saya kongsi. Saya tanya cikgu tu, okey cikgu, dalam aspirasi sistem PPPM 2000 salin kan? 2013-2025, salah satu dia equity kan? Betul lah? Equity. Boleh tak cikgu terangkan apa benda yang cikgu kata equity tu dengan cikgu punya kebakaran? Dia cakap, minta maaf tuan, saya tak terfikir soalan macam ni. Padahal benda tu sama, kita dah biasa dengar lah equity, bahasa apa semua tu kan, spesies semua benda tu. Maksudnya kita kena tahu lah. Dan ada lagi kan? Okey, ada lah. Jadi boleh kongsi sikit lah pengalaman. Kemudian kita kalau kata waktu penilaian tu macam biar kita ni mungkin bukan dengan saya lah, mungkin penilai macam kita respect dia lah sebagai penilai lah, kan? Sebab pernah pengalaman saya juga lah, pengalaman saya calon yang saya nak pergi tengok besok tu, masa tu dekat negeri lain lah, dia boleh tanya, ni Nazir nak mari ni ada master tu. Dia tanya macam tu. Masa tu dia baru buat master. So dia adalah kepakaran dia dalam DSKP, itulah kan, kepakaran dia yang berkaitan dengan DSKP untuk PJ lah. Jadi dia tanya kat kawan dia. Jadi kawan dia sampai dia lah. Dia tanya, Nazir nak mari tu ada master ke? Kami dua orang kan, dulu PJ. Lepas tu bila kita masa lepas dia bentang, kita pun tanya pasal DSKP. Dia kata DSKP tu salah, DSKP tak betul. Dia tidak ada DSKP. Pemberian tahap penguasaan tu, dia kata boleh kalau TV 1 pun tak layak. Kita tak kata apa lah, macam kami tak kata apa. Kita dengar je, okey, kita dengar. Tapi kita akan buat rumus salah kan. Maksudnya benda-benda tu janganlah. Bila DSKP dah kata A tu, kita apa je lah A kan. Macam tu lah. Jangan kita, sebab benda tu dah dia guna pakai DSKP dengan teks kan. Apa-apa panduan kita
ada tak macam dalam projek belah ni kan, dia tu pun tahu lah macam untuk subjek, contohnya macam untuk subjek lalu moral dunia kan, contohnya macam untuk GC dan bidang sains lah, ramai lah banyak, jadi dia pun kurang ada GC dah. Okey. Dia tak ada kuota untuk mata pelajaran, dia kuota untuk degree sajalah. Kalau tidak contoh apa ni, PG mungkin banyak lah kosong PG ni, sebab tak ramai yang minta. Yang kata susah, kan. Jadi susah kita nak minta PG walaupun nampak main dia kan. Tapi tak ada, dia kuota tu berdasarkan kepada duit lah. Maksudnya kalau ramai yang ambil kata BM dan ramai non dan layak, ramai lah BM. Ada soalan. Nanti pula saya amat mengharaplah tuan-tuan perempuan inilah apa ni, promote pada sekolah, cari mentor. Yang ini basic ada Mas, ada grup Telegram Guru Cemerlang juga. Kalau saya tengoklah kan, sebab saya tak tahu, rasa macam tak susah pun sebenarnya. Cuma kita nampak kita beban antara bangsa kebangsaan kan. Lepas tu nak kena sediakan file ni, tak payah sediakan file tu, kita sediakan perkara yang dia nak saja. Macam sijil tu. Tak apa. Berdasarkan pengalaman doktor kan, buat penilaian kan, kebanyakan kan calon yang gagal ni, apakah menyebabkan faktor yang menyebabkan calon gagal, walaupun dia dah ada banyak inovasi kandidatkan, perkembangan profesional dia banyak perbaikan, apa sebabkan faktor yang seorang calon tu gagal? Kebanyakannya lah. Okey, tadi saya dah sebut kan, saya kata wajaran yang banyak tu kat mana. Kita hanya masuk markah je semua place kan. Sebab dia akan keluar, kita hanya masukkan skor-skor tu sajalah. Tadi saya beritahu kan, dia punya hint lah dekat bagaimana yang nampak poin itu besar sikit. Dekat mana? Pencerapan. Sebab tu saya beritahu tadi kan, praktis lah pencerapan tu. Kita kena guna. Dia jangan hari waktu penilaian tu, waktu tu kita nak guna unsur ni, apa ni, pendekatan dia tak pernah dia. Jadi kita kena praktis. Walaupun kan mungkin dari mana kali. Tapi ada yang tak ambil peluang mana ni. Ada pengalaman juga bila pergi satu tu, silibus dah habis. Maksudnya untung lah. Dia kata untung ni silibus dah habis. Bila silibus dah habis, apa ni, dia buat kelas, dia akan menyebut itu dah lalu dah. Tapi waktu tu PDP macam nampak tak beberapa menarik. Dia tak gunakan kekuatan yang dia dah habis silibus tu, dan dia ada guna hajar tajuk tu. Rugi lah. Pasal dia terjawab orang. Okey, adakah kalau macam suatu subjek kepakaran kan? Okey, dengan sebab kurangnya cikgu ataupun pensyarah cemerlang, cikgu ataupun pensyarah tu dia ada macam buat inovasi dalam bidang subjeknya dia, masa pencerapan. Adakah bila kalau menggunakan dia digalakkan menggunakan inovasi yang dicipta tu semasa pencerapan tu? Okey. Ada yang sebaiknya kita gunalah benda yang kita dah hasilkan. Kadang-kadang panel tu dia nak tengok juga. Kita kata kita buat benda ni, tapi apa benda yang kita buat ni, waktu bila kita nak guna. Tapi kalau kita kata kita tak guna inovasi tu, dalam kita punya PKP tu merujuk pada standard 4 dan mencakupi standard 4 punya aspek-aspek tu, 6 perkara tadi tu. Mana dia? Betul. Kalau kita dapat guna, lagi bagus lah. Okay, ada soalan? Kalau ada? Okey, kalau ada, saya mohon maaf lah sekiranya jika ada salah silap semasa saya membuat perkongsian berkaitan dengan Guru Cemerlang, pensyarah cemerlang di CBC. Dan boleh juga nanti tuan-tuan perempuan untuk nak berhubung dengan pihak mana, saya seorang saja, Ahmad Aziz,
ikut nak tanya apa-apa berkaitan dengan guru cemerlang macam cemerlang, InsyaAllah kita sedia membantu. Nanti kita pun ada roadshow juga di peringkat daerah-daerah ni. Kita akan memula pada 11 hari bulan di PPD Baling, 13 hari bulan di Bendang, 14 di Kubang Pasu, pada Kubang Pasu, 17 hari bulan di Sik dan Kubang Padang Terak, kemudian 20 hari bulan KNY, 18 Kota Star, 19 di Langkawi, 20 KNY dan 25 di Kulim Bandar Baru. So sebab hari itu yang dibuat di Alustar tu, kita kan satu sekolah, jadi kita nak panggil guru-guru kadang-kadang kita takut kekangan dari segi cuti sebagainya. Jadi kita buat juga inisiatif dengan Nazib, kita promote, kita nilai, kita menilai kali, bukan tak perlu buat kami yang menilai, tapi kami nak bantu dari segi di CPN Kedah untuk meningkatkan bilangan guru cemerlang dan juga pensyarah cemerlang di negeri Kedah ni lah. Jadi kita buatlah promosi-promosi ujian raya wara dan kita buat gerak tempur sekolah. Dan kita pun juga akan buat gerak tempur mulai minggu sekali lagi. 2 minggu lagi kita buat gerak tempur, kita akan ke sekolah-sekolah untuk kita nak promotisi. Nak suruh cikgu-cikgu sampai macam tu lah kan. Maksudnya penilai panggil calon ni kan. Banyak jangan takut dia nak isi. Sebenarnya kalau kita di sekolah, kadang bila kita dinilai, kita dicerap. Bila lepas pada itu kita akan berjumpa dengan PK ataupun GK ataupun kita jumpa pengetua, dia akan bagi feedback. Kalau cikgu mengajar ni, dia tak berapa okey, kita kadang-kadang kita rasa segan juga kan. Sebab budaya itu belum wujud lagi dekat kalangan kita ni. Tapi bila GC, dia tengok dia okey ke tak okey kan, dia tak akan cakap. Jadi syok lah kan. Macam kita syok macam kan, cakap lah apa-apa pun kan. Dia duduk belakang, apa dia tulis tu lah dia kan. Dan kita cakap, lepas tu selesai dia pun keluar. Okey lah kan. Jadi kita mohon lah, mohon GC, bagi ramai-ramai mohon GC tu tahu ni. Ya, jadi saya mohon ampun maaf jika salah silap. Dan sambil kesempatan lah ucap selamat berpuasa lah. Minggu depan kan kita dah masuk bulan Ramadan Mubarak. Selamat berpuasa lah. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita, Dr. Saidin Mazlan bin Abdul Razak. Seterusnya kita menjemput Tuan Haji Al-Masyah untuk menyampaikan semata kepada Dr. Saidin